Cabaran dan penyelesaian sistem pendidikan Islam di Malaysia. Pendahuluan. Pendidikan adalah salah satu aspek yang paling asas dalam kehidupan manusia. Model dan aliran pendidikan inilah yang begitu dinamik sehingga sejak dahulu lagi menjadi faktor utama dalam mengubah kehidupan manusia. Maka, ia tidak menjadi masalah jika sistem dan konsep pendidikan diuji secara berkala untuk memastikan bahawa sistem yang ada dapat mendidik dan mengembangkan manusia dengan cara yang paling sistematik serta seimbang mengikut peredaran zaman. Dari segi pemindahan nilai-nilai, sistem pendidikan juga mempunyai fungsi menjaga sistem yang telah ada dalam masyarakat dengan cara memperkuatkan lagi asas nilai-nilai tersebut dalam institusi-institusi dan kemampuan-kemampuan yang ada pada masyarakat. Dengan cara ini, sosial dan kebudayaan akan terus terjamin. Sistem pendidikan dapat membendung perkembangan struktur sosial yang sedia ada dengan perhitungan kepada nilai-nilai baru, dengan memberi tumpuan kepada nilai-nilai tersebut dalam perkembangannya, atau melahirkan satu kelompok masyarakat baru di mana ia merupakan jentera pembaharuan negara. Oleh yang demikian, maka terbuktilah bahawa sistem pendidikan ini juga perlu diambil kira dan diambil berat dalam pendidikan Islam di negara kita. Maka dengan itu, kami ingin mengkaji cabaran dan penyelesaian sistem pendidikan Islam yang amat penting di negara kita. Antara cabaran-cabaran pendidikan Islam di Malaysia, yang pertama ialah dualisme dalam pendidikan. Yang kedua, kekaburan mengenai bentuk pendidikan Islam. Yang ketiga, iaitu pelajar kurang berminat. Yang keempat, ketidaksungguhan Kementerian Pendidikan. Yang kelima, ketiadaan sistem peperiksaan dan persijilan yang standard. Yang keenam, kekurangan kemudahan fizikal. Yang ketujuh, tiada satu badan khusus yang mengawasi penyusunan buku teks agama. Dan yang terakhir, iaitu kekurangan tenaga takbir yang profesional. Dualisme dalam pendidikan. Prof. Madya Dr. Halim Madya, Ketua Akademi Islam Universiti Malaya, mengkritik dasar pendidikan Islam di negara ini dan mempersoalkan dualisme yang diamalkan di sekolah-sekolah. Menurut beliau, apa yang berlaku ialah guru mata pelajaran agama Islam mengatakan mendedahkan aurat adalah haram, tetapi kemudiannya masuk pula guru bahasa Inggeris yang tidak menutup aurat. Jadi ini mungkin akan mengelirukan para pelajar. Isu dualisme dalam sistem pendidikan ini telah membuatkan sebahagian ibu bapa tawar hati untuk menghantar anak-anak ke sekolah kebangsaan dan sebaliknya memilih sekolah agama yang memberikan penekanan kepada kedua-dua aspek akademik dan agama. Yang kedua iaitu kekaburan mengenai bentuk pendidikan Islam. Ustaz Wan Bakar Wan Dagang Lat dari Lembaga Penasihat dan Penyelesaian Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam, Jabatan Perdana Menteri merumuskan kekusutan yang dihadapi oleh Kementerian Pendidikan dalam menentukan dasar pendidikan Islam dengan berkata, persoalan dasar pendidikan Islam Malaysia ini sebenarnya belum diputuskan lagi. Apakah pendidikan Malaysia adalah seperti yang wujud di sekolah-sekolah agama yang ada pada masa kini? Atau seperti pendidikan Islam di sekolah-sekolah pondok? Atau pendidikan Islam seperti di sekolah menengah kebangsaan agama? Atau pendidikan Islam seperti di sekolah-sekolah swasta seperti ABIM? Atau di sekolah rendah Islam Malaysia? Atau apakah model pendidikan Islam di negara Islam lain boleh diambil pakai untuk dipraktikkan di Malaysia? Saya rasa persoalan di atas belum lagi ditangani secara sepadu oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang ketiga iaitu pelajar kurang berminat. Masih terdapat pelajar yang tidak berminat untuk mengambil peperiksaan mata pelajaran pengetahuan Islam. Tahap minat yang begitu rendah di kalangan pelajar terhadap mata pelajaran pengetahuan Islam sebenarnya berpunca dari sikap Kementerian Pendidikan sendiri yang tidak meletakkan prioriti yang tinggi terhadapnya. Walaupun kita sering bercakap mengenai hasrat untuk meningkatkan tahap pengetahuan Islam di kalangan pelajar, sehingga kini, mata pelajaran agama Islam dilihat tidak penting kecuali bagi mereka yang ingin melanjutkan pelajaran kejurusan agama. Yang keempat iaitu ketidaksungguhan Kementerian Pendidikan. Di bawah kurikulum baru sekolah rendah KBSR, sepatutnya
Masa belajar mata pelajaran agama Islam ditambah daripada 120 minit kepada 150 minit seminggu. Tetapi dengan luasnya skop mata pelajaran tersebut yang meliputi asuhan membaca Al-Quran dan rambaian pendidikan Islam, masa tersebut iaitu 30 minit sehari didapati tidak mencukupi. Dengan masa yang begitu terbatas, tidak hairanlah kalau ia kurang berkesan. Begitu juga guru mata pelajaran agama Islam yang tidak mempunyai kelayakan ikhtisas. Kira-kira 5,000 orang guru agama di sekolah rendah yang merupakan guru sandaran tanpa latihan masih belum mendapat latihan ikhtisas yang cukup. Sepatutnya, satu skim latihan khas yang perlu diberikan ke atas guru-guru agama yang tidak terlatih ini, ketidaksungguhan Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan tahap kefahaman Islam guru-guru sekali lagi terselah apabila mata pelajaran tamadun Islam di mata-mata perguruan kini dikurangkan daripada 4 semester kepada 1 semester sahaja. Yang kelima, ketiadaan sistem peperiksaan dan persijilan yang standard. Masih belum lagi terdapat unit dalam bahagian di lembaga peperiksaan untuk mengadilkan urusan peperiksaan bagi sekolah agama negeri dan sekolah agama rakyat. Dengan ketiadaan sistem peperiksaan dan persijilan yang standard, urusan kurikulum dan persijilan sekolah-sekolah agama negeri dan rakyat diuruskan sendiri oleh negeri-negeri dan pertubuhan yang menganjurkan sekolah tersebut. Perkara ini menyebabkan kurikulum di sekolah-sekolah agama tidak seragam dan ini menimbulkan masalah pengiktirafan. Berhubung dengan masalah ini, Ustaz Hazi Zainal Abidin menyebut bahawa ada negeri yang tidak mengiktirafkan sijil yang dikeluarkan oleh negeri lain. Ini mengakibatkan kerugian di kalangan pelajar-pelajar kita sendiri kerana tanpa pengiktirafan, sijil yang dikeluarkan tidak lebih daripada sekeping kertas yang tidak bernilai. Yang keenam, tiada satu badan khusus yang mengawasi penyusunan buku teks agama. Menurut Ustaz Wan Bakar Wan Dagang dari Lembaga Penasihat Penyelaras Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam LEPAI, bahawa sehingga kini lembaga penyusunan buku-buku agama dalam erti kata yang sebenarnya belum lagi wujud. Bahagian buku teks, Kementerian Pendidikan hanya dipertanggungjawabkan untuk mengeluarkan buku-buku teks agama di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan. Bagi membolehkan Islam diterapkan secara bersepadu, sudah sampai masanya bagi kita untuk menubuhkan sebuah lembaga penyusunan buku agama agar perhatian yang lebih dapat diberikan bagi mengawasi penerbitan buku-buku agama yang lebih bermutu. Selain itu, bahagian ini juga boleh merancang usaha-usaha bagi mempercepatkan pengislamisasian ilmu. Yang ketujuh, kekurangan kemudahan fizikal. Di kebanyakan sekolah agama, terutama sekali sekolah agama negeri atau rakyat, menghadapi kesukaran untuk membiayai pembangunan fizikal. Walaupun kerajaan memberikan bantuan, namun ia tidak dilakukan secara menyeluruh. Sehingga hari ini, masih ada lagi sekolah agama dalam keadaan serba kekurangan, tetapi tidak mendapat sebarang bantuan daripada pihak kerajaan atas sebab-sebab tertentu. Dan yang terakhir, bagi cabaran yang dihadapi dalam pendidikan Islam di negara kita ialah kekurangan tenaga takbir yang profesional. Dengan sumber kewangan yang terhad, sekolah-sekolah agama negeri dan rakyat menghadapi masalah untuk mendapatkan khidmat tenaga profesional. Akibatnya, pentadbiran sekolah dikendalikan dengan seadanya. Keadaan pentadbir profesional sepenuh masa ini menjadikan perancangan masa depan sekolah tidak dapat dilaksanakan secara teratur dan lebih bersifat jangka pendek. Ini menyukarkan sekolah tersebut untuk bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Berikut ialah langkah-langkah penyelesaian sistem pendidikan Islam. Yang pertama, kurikulum baru pendidikan Islam bagi sekolah rendah dan menengah. Yang kedua, kurikulum baru pendidikan Islam bagi sekolah aliran agama. Yang ketiga, mewujudkan latihan perguruan yang lebih bersepadu. Yang keempat, memberikan bantuan yang lebih menyeluruh. Dan yang kelima ialah memperbaharui cara penyampaian. Kurikulum baru pendidikan Islam bagi sekolah rendah dan menengah. Kurikulum baru pendidikan Islam ini akan memberikan tumpuan lebih khusus kepada
perkara yang diajar dan pembabitan murid adalah lebih tinggi di dalam pengajaran pembelajaran. Kurikulum baru ini juga memberi penekanan kepada nilai akhlak bagi membentuk generasi berakhlak di samping memberi penekanan kepada makna dan falsafah setiap ibadah yang dilakukan. Transformasi kurikulum berlaku dengan jelas apabila KBSR ditukarkan kepada kurikulum standard sekolah rendah KSSR bagi murid sekolah rendah. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, bahan pengajaran memainkan peranan yang penting. Guru perlu melibatkan penggunaan bahan pengajaran agar aktiviti PDP lebih menarik dan objektif pengajaran tercapai. Dengan kata lain, pendekatan berpusatkan bahan lebih mengutamakan kecekapan dan kemahiran menggunakan bahan pelajaran untuk mencapai objektif pengajaran. Ia juga dapat membantu murid memahami konsep yang abstrak dengan lebih jelas di samping memupuk semangat berdikari dengan menjalankan aktiviti pembelajaran tanpa kehadiran atau pertolongan guru. Melalui penambahbaikan dan pemantapan kurikulum ini diharapkan dapat meningkatkan pengajaran pendidikan Islam di mana dahulunya guru pendidikan Islam hanya menumpukan kepada penyampaian ilmu sahaja. Tetapi kini peranan guru juga adalah untuk melahirkan model insan kelas pertama. Kurikulum baru pendidikan Islam bagi sekolah aliran agama. Kurikulum baru yang dicadangkan akan menggunakan kurikulum pendidikan Islam bersepadu yang menyelipkan unsur-unsur bestari iaitu guru bertindak sebagai fasilitator. Objektif kurikulum baru ini bertujuan memperkukuhkan iman dan takwa sambil menerapkan nilai dan memperkukuhkan akhlak para pelajar. Untuk tujuan tersebut, para pelajar perlu memahami makna dan amalan-amalan agama. Kurikulum bersepadu ini juga dapat menyemai minda para pelajar bahawa pendidikan Islam merupakan suatu perkara yang mudah dan menyeronokkan. Apa yang lebih penting, kurikulum ini kelak akan menjanakan pelajar yang mampu berfikir sendiri. Mewujudkan latihan perguruan yang lebih bersepadu. Guru merupakan tunjang utama dalam menentukan keberkesanan pembelajaran para pelajar. Oleh itu, latihan perguruan yang sedia ada sekarang perlu dikaji semula selaras dengan perkembangan semasa. Sebagai contoh, mata pelajaran selain daripada pendidikan Islam perlu diajar dengan menyelitkan unsur-unsur keislaman atau murni supaya para pelajar mendapat lebih pendedahan kepada pengertian Islam yang syumul. Guru bertanggungjawab untuk memberi pendidikan dan menghasilkan perubahan tingkah laku ke atas diri murid. Mereka harus memahami idea perubahan dengan sempurna, secukupnya dan menyusun strategi yang rapi untuk memastikan perubahan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Peningkatan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sewajarnya dilakukan oleh guru kerana keupayaan guru menyelesaikan masalah bergantung kepada keupayaan guru sebagai fasilitator, penyelesai masalah, pemangkin dan pendorong. Seterusnya, memberikan bantuan yang lebih menyeluruh. Di dalam usaha untuk mempertabatkan sistem pendidikan Islam, pihak kerajaan perlulah perhatian terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah-sekolah agama, sama ada dari segi kewangan, peralatan, kemudahan maupun masalah pengurusan. Dengan adanya bantuan peralatan dan pelbagai kemudahan, maka sudah tentulah akan lebih memudahkan lagi sekolah-sekolah agama untuk menyediakan suasana pembelajaran yang selesa kepada pelajar-pelajarnya. Memperbaharui cara penyampaian. Langkah yang boleh memantapkan lagi sistem pendidikan Islam masa kini dengan memperbaharui cara penyampaian melalui buku pembelajaran. Hal ini kerana buku pembelajaran pada masa kini masih lagi membuatkan para pelajar kurang berminat untuk belajar kerana wajah buku pembelajaran masih lagi membosankan dengan penuh segala tulisan dan tidak menarik minat pelajar. Oleh itu, langkah yang perlu diambil ialah dengan mereka wajah
buku pembelajaran pendidikan Islam lebih menarik dengan contoh seperti menambahkan lagi pelbagai warna pada setiap muka surat di dalam buku pembelajaran supaya pelajar lebih mudah faham, tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang Islam dan belajar dengan tidak rasa membosankan. Kesimpulan yang kami dapat simpulkan daripada semua, di dalam usaha untuk memartabatkan sistem pendidikan Islam, pihak kerajaan perlulah menitik beratkan lagi sistem pendidikan Islam di Malaysia, kerana itu ia adalah salah satu tanggungjawab mereka untuk memastikan taraf pendidikan Islam di Malaysia setanding dengan sistem pendidikan yang lain. Contohnya seperti matematik dan bahasa Inggeris. Hal yang demikian, para pengajar juga sebahagian pihak yang penting untuk membentuk minat para pelajar belajar tentang pendidikan Islam dengan lebih mendalam. Justeru itu, kepelbagaian strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam sangat penting bagi memartabatkan sistem pendidikan Islam. Seiring dengan kemajuan sosioekonomi, teknologi dan komunikasi, perolehan maklumat serta ilmu pengetahuan, pedagogi masa kini tidak hanya di bilik darjah, tetapi melalui ruang cyber juga. Maka dengan itu, para pendidik perlu mendukung dan mementingkan lagi sistem pendidikan Islam untuk melahirkan para pelajar yang berpengetahuan tinggi dalam subjek pendidikan Islam.